Baik. So, graf tak terarah dalam rajah satu menunjukkan jarak dalam meter yang menghubungkan 7 buah kelas di sebuah sekolah. Lepas tu dia kata, Rizwan yang berada di kelas S ingin menghantar tugasan yang diberikan oleh gurunya kepada semua pelajar di kelas P, kelas Q, kelas R, kelas T, kelas U dan kelas V. So, apa soalan-soalan dia? Dia kata, lukis satu graf tak terarah. Okey, lukis satu graf tak terarah yang mewakili jarak terpendek yang akan dilalui oleh Rizwan dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Okey, kemudian B, seterusnya hitung jarak terpendek itu. Baik. So, dekat sini apa yang kita kena tahu adalah dalam rangkaian ada bukan dua lah, ada beberapa, okey, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Okey, titik-titik ini, titik P, titik Q, titik R, okey, titik S dan titik-titik lain dinamakan sebagai bucu. Okey, dinamakan sebagai bucu. Okey, ataupun kita pakai simbol V. Vertex. Okey, vertex. Bahasa Inggerisnya vertex lah. Okey, so bucu. Manakala yang garis-garis ni, garis lurus ni, dia tak seperti garis lurus, tapi garis lah. Garisan yang menghubungkan. Okey, garisan yang menghubungkan dari satu bucu ke satu bucu, itu dinamakan sebagai tepi. Okey, tepi. Ataupun bahasa Inggerisnya, kita pakai simbol E, iaitu H. E-D-G-E. Okey, E-D-G-E. H. Tebing ataupun tepi. Baik. Itulah. Okey. So dalam rangkaian mesti kan ada dua benda ni, iaitu bucu dan juga tepi. Okey. Kemudian apa maksud dia kata graf tak terarah? Maksudnya contoh kita tengok hubungan antara P dan Q, dia tak ada arah, bermaksud kita boleh bagi tahu yang sama ada P ke Q ataupun Q ke P. Tapi kalau graf terarah, dia akan ada anak panah macam ni. Okey. Macam tu. Kalau nampak anak-anak panah macam ni, itu adalah graf terarah. Maksudnya P hanya kena pergi Q saja. Q tak boleh pergi dekat P. Begitu juga dengan T hanya pergi dekat P, P tak boleh pergi dekat T. Tu maksud dia. So kita kena ikut arah tu. Okey, tak boleh berlawanan arah. Okey, boleh faham Baik. Okey, lepas tu tepi ada 3 jenis. Okey, 3 jenis. Satu tepi yang menghubungkan satu bucu ke satu bucu. Okey. Satu lagi dinamakan sebagai berbilang tepi. Apa maksud berbilang tepi? Maksudnya ada banyak laluan yang menghubungkan P ke Q. Macam tu. Sekurang-kurangnya dua. Nampak saja dua laluan daripada P ke Q itu dinamakan sebagai berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. Okey. Dan yang ketiga dinamakan sebagai loop. Okey, loop. Iaitu daripada satu bucu itu ke bucu itu juga. Maksudnya macam inilah bulatan. Okey, bulatan. Itu adalah loop ataupun bulatan. Baik. Jika ada berbilang tepi atau loop atau kedua-duanya sekali, kita tak namakan dia sebagai graf mudah. Okey. Kalau tak ada berbilang tepi dan tak ada bulatan, kita namakan sebagai graf mudah. Graf mudah. Simple graph. Okey, graf mudah. Graf mudah, dia tak ada berbilang tepi, dia tak ada bulatan. Tapi kalau ada berbilang tepi ataupun ada bulatan ataupun ada kedua-duanya sekali, maka kita namakan sebagai graf tak mudah. Graf tak mudah. Itu je lah konsep graf. Okey. Itu adalah yang sangat asas yang kita kena tahu. Okey, so ada bucu, ada tepi dan tepi pula ada tambahan 2 jenis lah, iaitu berbilang tepi dengan bulatan ataupun loop. Okey. So saya padam balik yang ni. Baik. So kita tengok dia kata lukis satu graf tak terarah. So memang graf ni memang tak ada arah pun. Okey, tapi dia nak apa? Yang mewakili jarak terpendek yang dilalui oleh Rizwan dengan syarat semua laluan hanya lalu sekali saja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau let's say lah Rizwan kelas mana? Rizwan kelas S. Okey, Rizwan kelas S. So kalau kelas S, kalau dia pergi ke kelas R, dia tak boleh patah balik dekat kelas dia. Macam tu. Ataupun kalau daripada S dia pergi ke R, lepas tu dia pergi ke Q, lepas tu dia patah balik ke R. Tak boleh. So semua kelas hanya lalu sekali saja. Dah lah lalu sekali saja, lepas tu kita nak tengok mana jarak terpendek. Macam tu. Okey, so topik ini dia lebih kepada kita menganalisa ataupun kita try and error. Okey, so kita tengoklah. Baik.
Okey, dia sebenarnya ada teknik kita sebenarnya teknik tu tak adalah mudah, cumanya teknik tu bila mana kita dah faham konsep, rangkaian, so kita boleh guna teknik tu. Tapi saya nak ajar teknik, dummy. Dummy tu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita baru belajar benda ni, kita baru belajar sesuatu topik, so kita nak buat teknik secara apa kata, satu per satu. Baik, so cara dia, kita senaraikan lah. Okey, kita let's say lah kita ambil S. So, S ke R. S ke R, lepas tu ke Q. Kita senaraikan lah. S ke R, lepas tu ke Q, kemudian ke P, kemudian ke T, kemudian ke U, kemudian ke V. Lepas tu kita senaraikan lah. Kita pakai kalkulator, kita mainlah tambah-tambah dia punya jarak dia. So, 45 tambah dengan 20 kan, S ke R kan 45, lepas tu R ke Q 20, lepas tu Q ke P 70, lepas tu P ke T 35, lepas tu T ke U 50, lepas tu U ke V 35. Okey, so kita tengok, oh, daripada kelas S tu dia dah lalu semua kelas. So, dia dah lalu kelas R, Q, P, T, U, V. Lepas tu kita kiralah berapa jumlah dia. Lepas tu kita tengok ada tak jalan lain. So, jalan lain dia pergi daripada kelas dia S ke T pula. So, ke T, kemudian ke P, kemudian ke Q, kemudian ke R, kemudian ke V, kemudian ke U. Macam tu. So, daripada kelas dia, dia lalu semua kelas. Okay, so kita senaraikan lah dia punya jarak dia, jumlah jarak dia. So, S ke T 30, tambah T ke P 35, tambah P ke Q 70, tambah 70, lepas tu tambah Q ke R 20, lepas tu R ke V, R ke V 80, lepas tu V ke U 35. Macam tu. Lepas tu kita tengok ada jalan lain lagi tak? Jalan lain lagi. Kita senaraikan. Yang tu cara dummy. Okay, so kita buat lagi. Ada lagi tak? S ke S ke R, lepas tu R ke V, V ke U, U ke T, T ke P, P ke Q. Lepas tu senaraikan jarak dia. Okay. So sekarang ni saya nak awak cuba senaraikan. Lepas tu tengok jumlah-jumlah jarak. Lepas tu bagi tahu saya jalan mana. Saya bagi tahu dah memang ada skema jawapan. Tapi saya nak awak berlatih dulu. So cuba senaraikan. Lepas tu buat jumlah jarak tu. Nanti awak akan nampak lah perbezaan jarak tu. Okay, saya bagi masa 2 minit. Cuba senaraikan dulu. Kita buat sama-sama kan. S ke R 25 tambah R ke V 80 tambah V ke U 35 tambah U ke T 50 tambah T ke P 35 tambah P ke Q 70. Okay, dah. Kalau dah buat reaction lah macam biasa supaya saya boleh nampak ada respon. Okay, bagus. Ada yang thumbs up. Okay, baik. So, bila awak dah senaraikan, awak boleh nampak lah, oh, ada laluan yang terpendek. Macam tu. Okay, baik. Bila dah faham konsepnya tu, okay, saya nak ajar teknik pula. Okay, teknik mudah tu. Sebab awak dah faham dah konsep dia, kita kena lalu semua bucu. Okay, so teknik mudah. Okay, teknik mudah. Saya tak boleh nak katakan mudah, tapi ni adalah teknik yang boleh menjimatkan masa. Okay, teknik boleh yang menjimatkan masa. Baik, dengan baik. Kita tengok bucu mana yang ada banyak tepi. Bucu mana yang ada banyak tepi. Contoh R. R ada 1, 2, 3, 4. 4 tepi. Okey, ini bukan berbilang tepi tau sebab setiap bucu hanya ada satu tepi saja. Cuma nak bagi tahu dalam satu bucu tu ada banyak tepi dia. Ini bukan berbilang tepi ya. Lepas tu kita ada T. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu U ada 1, 2, 3. V ada 1, 2, 3. Okey. Banyaklah juga. Baik, kita just ambil yang paling banyak. Okey, dekat sini tengok R. R ada 4 tepi betul? Okey, ada 20, ada 45, ada 75, ada 80. So kita tengoklah dia kata nak jarak terpendek. So bila disebut jarak terpendek, maka kita buang jarak panjang. Okey. So kalau ada 4, kita buanglah paling besar. So kita buang 80. Lepas tu kita tengok, oh ada 3 laluan. Lepas tu kita check dalam 3 laluan ni, daripada S, boleh tak dia lalu dia lalu hanya 2 laluan macam tu. Maksudnya, adakah S itu perlu guna 3-3 laluan tu? So kita tengok daripada S boleh ke R, lepas tu
kita boleh ke Q. Maksudnya macam tu. So, kalau tak nak pergi ke U, maksudnya S ke R, lepas tu ke U, boleh juga, tapi nanti dia berpatah balik sebab nanti S ke R, R ke U, lepas tu U ke V, V ke R balik. Tak boleh. Ataupun S ke R, R ke U ke T ke P ke Q, Q ke R balik. Tak boleh juga. Itu cara berfikir dia lah. Okay, so kita tahu, 75 tak boleh lah sebab nanti kita akan berpatah balik ke kelas yang sama. So, maka kita boleh pangkah 75 dan 75 itu pun jarak panjang. Okay, ataupun jarak jauh. So, kita dah boleh padam dua jarak ini. So, dah settle lah untuk dekat bucu R ni. So, ada dua laluan saja yang kita boleh kekalkan. Lepas tu kita tengok T pula. So, T paling besar adalah 100. So, dah boleh pangkah siap-siap 100. Lepas tu kita check ketiga-tiga jalan ni, penting tak kita guna macam tu. So, let's say lah kalau daripada S, kan kita dah pergi dekat R dah kan. Sebab kalau kita ambil S ke T, lepas tu T ke P ke Q, Q ke R, lepas tu dah tak ada jalan. Sebab 75 dengan 80 ni kita dah tutup dah jalan ni, so dah tak ada jalan. Lepas tu kena berpatah balik ke S. So maksudnya tak bolehlah kita guna S ke T, maka kita boleh padam S ke T. Macam tu, nampak tak? Dia dah tolong matikan jalan yang kita tak perlu lalu dah. Maka, so tinggallah yang berbaki ini. So, berbaki inilah jalan yang kita kena lalui dan itulah boleh jadikan sebagai jarak terpendek. So, S ke R, kemudian ke Q, kemudian ke P, kemudian, saya ingat pula, ke P, kemudian ke T, kemudian ke U, dan last sekali ke V. Macam tu. Okay. So, itulah laluan yang insya-Allah itu adalah jarak terpendek. Itulah teknik dia. Teknik kita mematikan jalan yang kita tak nak. Dan jalan yang kita tak nak tu mestilah jalannya, kalau dia kata jarak terpendek, so kita ambil jarak yang paling panjang dalam senarai tepi-tepi itu. Okay. So itulah jawapan dia. Jadi kita cek jawapan betul tak? So S ke R, R ke Q, Q ke P, P ke T, T ke U, U ke V. S ke R, R ke Q, Q ke P, P ke T, T ke U ke V. So kita dah betul lah kat sini. So bila kita dah nampak, inilah jalan dia, maka apa soalan dia kata? Dia kata lukis satu graf tak terarah. Maka kita akan lukis balik graf mengikut jalan yang kita lalu sahaja. So macam ni lah. So S ke R, R ke Q, Q ke P, dan sampailah ke V. Dan tempat bucu itu mesti kena kekalkan. Tak boleh main-main letak je bucu tu. Macam mana dalam graf tadi tu, macam tu lah kita lukis balik. So kita akan labelkan lah. Dia punya label bucu, kemudian dengan label tepi. Okay, 45, 20, 70 dan sebagainya. Baik, yang label yang pada tepi kita namakan dia sebagai pemberat. Okay, pemberat. Pemberat. Okay. So kita buatlah, dia lukis satu graf tak terarah macam ni. So siap. Habis. Okay, lepas tu soalan B dia kata seterusnya. So berdasarkan graf yang kita lukis pada A, hitung jarak terpendek itu. So mudahlah bagi dapat markah free je kat situ. So kita tambahkan saja 45 tambah 20 tambah 70 tambah 35 tambah 50 tambah 35. So kita dapatlah jarak terpendek dia 255 meter. Siap untuk soalan ini. Okay, ada sebarang soalan tak? Okay, kalau faham, tunjuklah respon. Oh, Haris minta ulang lagi sekali, boleh? Okey. Sebab Haris kata dia ada sangkut pula. Baik, boleh Haris. Zakuan. Okey, Amal faham. Okey, alhamdulillah. Baik. So, saya ulang balik. Tekniknya saya terus ajar teknik. Okey, saya padam balik yang ni. Okey. Okey, jangan risau kalau tersangkut lagi sekali, boleh tengok dekat YouTube. InsyaAllah saya akan upload. Okey. So, teknik dia bila dia suruh kita lukis graf yang baru, di mana graf itu laluan jarak terpendek. First step, kita tentukan mana bucu yang mempunyai banyak tepi. So, ada bucu R sebab dia ada 1, 2, 3, 4. Okay. Dan juga bucu T. 1, 2, 3, 4. Okay, kita ambil yang paling banyak lah. Kalau U pun banyak juga. U ada 3 laluan dan V pun ada 3 laluan. Okay, tapi kita just ambil yang paling banyak. Baik. So, kita mulakan dengan R. Contohlah R. Okay, mana-mana pun tak apa. So, kita mula dengan R. So, R antara 20, 45, 75 dengan 80, kita tutup jalan yang panjang. So, saya tutup 80. Baik, lepas tu ada 3 laluan. So, kita nak check, boleh tak kita tutup 75 ini? Maksudnya, kalau kita tutup 75 ni, ada tak laluan lain? Macam tu. So, kita bermula daripada S. So, S ke R,
Lepas tu kalau let's say lah kita pergi laluan ke U, lepas tu maksudnya nanti U kena pergi dekat V ataupun U kena pergi dekat T. Let's say lah kalau U pergi dekat V, lepas tu nanti V akan berpatah balik dekat R. So tak boleh. So nampak saja memang tak boleh macam tu. So dengan senang-senang je kita boleh pangkahlah laluan 75 itu. So tinggallah dua laluan ini, 20 dengan 45. So nak tengok kena padam tak mana-mana laluan ini. Berarti kita tengoklah, oh S kena pergi ke R, lepas tu R kena pergi kat Q. So maksudnya dua-dua laluan ini kita perlu guna. Macam tu. So tak boleh pangkah. Baik, baca kita pergi dekat bucu T. So, bucu T ada 35, 30, 100 hingga 50. So, kita pangkah terus yang 100. Lepas tu kita ceklah ketiga-tiga laluan ini, yang mana yang kita perlu pangkah lagi. So, memandangkan S dah kena pergi dekat R dulu, maka S dekat T ini, S ke T ini kita boleh pangkah dia. Lepas tu 35 dengan 50 ni penting tak? Lepas tu kita ceklah laluan dia S ke R, lepas tu R mestilah pergi dekat U pergi kat P mesti kat T, dan T mesti pergi dekat U dan U pergi kat V. So maksudnya 35 dengan 50 ini mesti ataupun kena guna macam tu. So kita tak boleh pangkah dia. Maka itu sajalah laluan yang kita perlu tutup. So selebihnya itulah laluan yang kita kena guna. So kita lalukan. So S ke R, R ke Q, Q ke P, P ke T, T ke U ke V. Lepas tu kita kena lukis balik. Sebab dia kata kena lukis. So kita lukislah macam ni. So bucu-bucu dia kena tempat yang sama. Okay, S, R, Q, P, T, U, V tu bucu tempat dia yang sama. Lepas tu kita lalukan tepi dia. Lepas tu kita nyatakan pemberat dia. Okay, pemberat tu jarak tu lah. So siap. Itulah graf mudah tak terarah. Lepas tu dia kata seterusnya. Okay, seterusnya. Kalau nampak saja perkataan seterusnya, bermaksud kita kena guna balik jawapan yang kita buat pada A tadi. So hitung jarak terpendek itu. So pada gambaran pada jawapan A kita itu, so kita ambil lah jumlah laluan kita lalu itu. So kita tambah. So dapatlah inilah inilah jumlah jarak terpendek 255. Okey Zakwan. Yang lain pun okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Alright. Okey. Jom kita teruskan soalan 2. Okay. Cuma nak bagi tahu, nak ingatkan, topik ini ada. Maksudnya ada tu maksudnya wajib ada. So dan insya-Allah boleh skor. Okey, kita teruskan soalan 2. Rajah 2 menunjukkan graf yang mewakili kedudukan lepai, senar dan 4 bandar lain yang berhampiran. Nilai pada tepi dalam graf tersebut merupakan jarak dalam kilometer. Okey. Baik. So sekarang ni kita tengoklah dia nak buat apa. Dia kata lukis dua subgraf. Ni benda baru pula. Okey, subgraf. Okey, subgraf bagi menggambarkan dua laluan berbeza yang boleh diambil oleh penduduk lepai ke senar. Okey. Apa maksud subgraf? Subgraf adalah laluan-laluan kecil. Okey, laluan-laluan kecil, bukan laluan-laluan pendek kan? Laluan-laluan kecil ataupun laluan-laluan sebahagian, okey, yang kita ambil daripada graf penuh ini. Okey. So apa maksud subgraf ni? Maksudnya, okey, yang ni adalah graf penuh. Okey, yang ni adalah graf penuh. So subgraf ada banyak. Okey, tapi dia kata nak lepai ke senar. So lepai ke senar, daripada lepai boleh ke aman, aman boleh ke damak, damak boleh ke temua, temua boleh ke senar. Kita tak lalu pun pari. Itulah dimaksudkan sebagai subgraf. Maksudnya kita ambil sebahagian laluan berdasarkan syarat yang diminta. Okey. Kalau tapi saya nak bagi tahu, lepai ke aman, lepas tu aman ke damak, damak ke pari, pari ke senar pun subgraf juga. Sebab laluan lain, sebahagian laluan lain untuk lepai ke senar. Macam tu. Okey, ada lagi tak? Kita tengoklah ada lagi kot. Lepai ke aman, aman ke pari, pari ke senar. So pun itu pun subgraf juga. Okey. So ada banyak subgraf yang kita boleh senaraikan, tapi dia suruh lukis dua subgraf saja. So kita bagi tahu lah. Okey, untuk yang nombor 1, kita buatlah bucu dia. Bucu ni, bucu lepai, bucu aman, bucu pari, bucu senar. So kita gariskan. Lepas tu jangan lupa labelkan. So lepai, lepas tu yang ni aman, lepas tu yang ni pari, lepas tu yang ni senar. Lepas tu kita bagi tahu pemberat dia 30, 27, 24. So itulah subgraf. Kita ambil sebahagian laluan mengikut syarat yang dinyatakan. Okey, lepas tu dia kata nak 2, so nombor 2 pula. So kita ambil lepai, lepas tu ke aman, lepas tu ke damak, lepas tu ke pari, lepas tu ke senar pun boleh juga. Janji lepai ke senar. So lepai, aman, damak, pari, lepas tu senar. Lepas tu kita gariskan. Lepas tu bagi tahu pemberat dia 30, 17, 9, 24.
"Cikgu, saya nak lukis banyak-banyak lah, boleh tak?" "Tak apa, boleh je." Okey, nanti, pemeriksa dia hanya tanda 2 je lah, 2 yang betul, macam tu. Okey, so let's say lah nombor 3 lepai ke aman, aman ke damak, damak ke temua, temua ke sena. So lepai, aman, damak, temua, sena. Macam tu. So kita labelkan, bucu dia dan juga pemberat dia. Macam tu. Okey, so ada 3 subgraf. Okey, yang melalukan daripada lepai ke sena. So kita tengok jawapan, betul tak? Ni, okey. Nampak tak dia kata terima mana-mana lukisan subgraf yang betul. So kalau ambil buat lukis banyak-banyak pun tak jadi masalah. So dia akan terimalah, macam tu. Tapi dengan syarat awak mesti melabelkan bucu dan juga pemberat. Tapi kalau awak buat titik, buat bucu dengan, tepi saja tapi tak labelkan, Ah, ikut pada pemeriksa lah. Kalau pemeriksa ni terang maksudnya dia macam, mungkin dia ni apa kalut kot, so dia lupa nak label kot, so bagilah markah macam tu. Tapi kalau yang jenis yang strict yang memang dia bulat-bulat ikut skema jawapan, so tak dapat markah kat situ. So rugilah. Okey. So lengkapkan. Okey, ingat lengkapkan. Okey, so settle soalan A. So dah faham apa maksud subgraf? Okey. Lepas tu nak bagi tahu yang graf penuh juga adalah dinamakan sebagai subgraf. Okey. Subgraf, graf penuh pun dinamakan sebagai subgraf juga. Subgraf adalah sebahagian ataupun, penuh. Sebahagian ataupun penuh yang kita ambil daripada graf itu. Okey, tapi biasanya kita ambil sebahagian lah. Okey, baik. B. B dia kata jika setiap 1 kilometer perjalanan memerlukan masa 1.5 minit, hitung masa minimum. Okey, masa minimum yang diperlukan bagi perjalanan lepai ke sena dalam jam. So kita dah ada 3 subgraf. So kita ambillah jumlah dia, tengok mana yang jarak minimum. Okey, so kita ambil balik dekat subgraf kita. So kita tengok subgraf yang pertama 30 campur 27 campur 84. So kita punya jarak kita berapa? 57, so 81. Okey. Lepas tu subgraf yang kedua 30 campur 17 campur 9 campur 24. So sini berapa? So kita tambahlah, tengok. 30 campur 17 campur 9 campur 24. So dapat 80. Okey, lepas tu subgraf yang ketiga kita tambahkan 30 tambah 17 tambah 15 tambah 20. So dapat 82. So mana yang minimum? Minimum 80. Lepas tu kita buatlah pengiraan dia. Dia kata setiap 1 kilometer mengambil masa 1.5 minit. So 80 darab belas dengan 1.5 kita dapat. So kita kiralah kalkulator 80 darab 1.5. So kita dapat 120 minit. Tapi jawapannya nak apa? Jawapannya nak dalam jam. Okey, dalam jam. So, minit kepada jam, kita bahagi 60. So, bahagi 60 minit. So, kita akan dapat jawapan dia 2 jam. 120 bahagi 60 dapat 2. So, itulah 2 jam. Okey, habis soalan 2. Macam? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, bagus. Jom kita teruskan lagi. Teruskan soalan 3. Nampak tak? Nampak aja anak panah, so confirm ini adalah graf terarah. Okey, graf terarah. Bagus, baguslah Nas, kena semangat Nasrul. Nas tu Nasrul kan? Okey. So rajah 3 menunjukkan laluan yang boleh dilalui dari pekan P ke pekan S. Tengok ni baik-baik. Pekan P mesti kena sampai ke pekan S. Okey. Patutlah dia tengah makan. Okey. Baik, tak apalah, bagus ya. Mana ada orang yang makan tak bersemangat kan? Setakat ni tak adalah jumpa. Ada jumpa. Waktu makan kita tertidur. Ada. Waktu bila kita akan buat macam tu? Waktu waktu sahur. Kan, waktu bulan puasa nanti. Waktu bulan puasa, leceh lah nak bangun. Lepas tu makan juga. Tu makan tertidur waktu makan. Itu waktu makan yang tak bersemangat. Ada juga. Okey. Nasrul baru makan nasi lemak. Sekejap lagi mengantuk lah tu. Okey, tapi kekalkan semangat tu Nasrul. Baik, pekan P ke pekan S, pemberat pada graf terarah tersebut mewakili jarak dalam kilometer. Nampak dia kata pemberat. So, yang nombor-nombor ini adalah pemberat yang mewakili jarak dalam kilometer. Baik, dia nak apa? Dia kata tentukan sama ada graf terarah ini di atas merupakan graf mudah atau bukan. Soalan ini ada je dalam kita punya trial kan. Okey, so ingat kalau graf mudah, dia mesti tak ada dua-dua ni. Dia tak ada berbilang tepi dan dia tak ada gelung. Bukan bulatan, gelung. Okey, dia tak ada gelung. So, tengoklah ada tak berbilang tepi. Ingat berbilang tepi mesti daripada satu bucu ke satu bucu itu ada banyak laluan.
So kita tengok kat sini tak ada. Okey, cantik lah. Lepas tu kita tengok ada gegelung tak? So tak ada juga. So maka kita boleh terus namakan dia adalah graf mudah. Lepas tu dia kata berikan 2 alasan. Standard lah tu. So bagi tahulah tak ada berbilang tepi dan tak ada gelung. Tengok cek jawapan betul tak? Kan betul. Okey, graf mudah sebab tak ada berbilang tepi, tak ada gelung. Cikgu tapi tertulis tiada. Tak apa, kita buatlah bahasa kita, tulis je lah tak ada. Tak ada berbilang tepi. Boleh je, tak jadi masalah apa sebab ini matematik bukan bahasa Melayu. Okey. So perkataan itu tak menjejaskan markah. Right. Okey. So bagus. Graf mudah sebab dia tak ada berbilang tepi dan tak ada gelung. Bukan tak ada bulatan, tak ada gelung. Tapi kalau awak tertulis tak ada bulatan pun insya-Allah diterima. Sebab konsep apa? Maksudnya sama juga. Okey, so dah settle soalan A. Lepas tu soalan B dia suruh senaraikan set bucu. Okey, dia suruh senaraikan set bucu V dan set tepi E bagi graf di atas. Okey, nampak saja perkataan set. Kena ingat baliklah kita belajar dalam operasi set. Macam mana nak senaraikan set? Okey, nak senaraikan set, dia mesti dalam bentuk tata tanda set macam ni lah. Ya Allah, teruknya. Minta maaf. Okey, tata tanda set. Macam tu. Okey. So kita nak senaraikan bucu. So ada bucu apa? Ada bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S, bucu T, bucu U, bucu. Yang ni bukan W ni, bucu V sebab dia akan ikut urutan huruf. Okey, P, Q, R, S, T, U, V. Okey, V. Baik. So kita senaraikan. So P, Q, R, S, T, U, V. Lepas tu tutuplah tata tanda set. Itulah kita punya bucu V. Okey. Lepas tu dia kata apa lagi kat sini? Dan set tepi bagi graf di atas. So set tepi pula. So set tepi, tengok baik-baik, set tepi E sama dengan buka tata tanda set. Memandangkan dia adalah tepi itu maksudnya adalah menghubungkan daripada satu bucu ke satu bucu. So kita kena buat dalam kurungan macam ni. Lepas tu kita kena bergantung pada anak panah. Maksudnya P akan ke Q. So kita buat P dulu, lepas tu koma Q. Macam tu. Okey, siapa yang buat Q dulu lepas tu baru P, salah. Sebab QP bermaksud Q ke P. Sedangkan dekat anak panah tu kita tak boleh lalu Q ke P, mesti P ke Q. Okey, so boleh buat nota kat situlah. Kalau ada graf terarah, hati-hati P ke Q tak sama dengan Q ke P. Tapi kalau dia tak ada arah, awak buat Q ke P pun betul, awak buat P ke Q pun betul. So, lepas tu koma, lepas tu Q ke R, koma, lepas tu dalam kurungan R ke S, tutup kurungan, koma, lepas tu buka kurungan T ke S, hati-hati, jangan S ke T ke S, lepas tu tutup kurungan, koma, R ke U, ke R ke U, koma, buka kurungan, lepas tu V ke U. So, V ke U, bukan U ke V, tutup kurungan, koma, lepas tu U ke T. Nanti kita cek lah cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, 7. Mana satu lagi saya tak buat? P ke V. P ke V. Lepas tu kita tutuplah tata tanda set. So pastikan berapa bilangan tepi yang ada. So kena senaraikanlah sama juga. Okay. Itulah untuk soalan B. Jom kita cek. Betul tak jawapan dia? Betul. Okay. Macam itulah. Okay, so the B dah settle dan soalan C dia kata tentukan laluan bagi jarak terpendek dan terpanjang. Terpendek dan terpanjang dalam kilometer dari pekan P ke pekan S. Tapi dekat sini dia kata dari pekan P ke pekan S, dia tak cakap pun lalu semua tempat. Okay, lalu semua tempat. So kalau kalau dia tak kata pun lalu ke semua tempat, maksudnya kita just boleh ambil mana-mana laluan. Yang penting P sampai ke S. Kecil ni ayah. Ya, kecil dia ayah kan. Awak tengok. Tu mak dah panggil. Mak dah panggil dah. Okey. So, dekat sini daripada P ke S. Baik. Kita nak laluan terpanjang dengan laluan terpendek. So, mudahlah. Kalau laluan terpanjang, daripada P ke Q, Q ke R, R ke U, U ke T, T ke S. Pun boleh juga kan? So, kita cuba senaraikan. So, P ke Q, Q ke R, R ke U, U ke T, T ke S. Berarti kita check lah dia punya jumlah jarak dia berapa. Berarti kita cari lagi. Mana lagi yang panjang? P ke V, V ke U, U ke R, R ke S. P ke V, V ke U, U ke R, R ke S. Okay. Ataupun nak mudah, kita senaraikan semua laluan. Macam tu. So, P ke Q, Q ke R, R ke S. Itu pendek pula. P
P ke Q, Q ke R, R ke S. Lepas tu P ke V, V ke U, U ke T, T ke S pun boleh juga. P ke V, V ke U, U ke T, T ke S. Macam tu pun boleh juga. Okay. So, kita senaraikan. So, bila kita dah senaraikan, so kita boleh tahulah jumlah jarak dia. Macam tu. So, kalau yang ni kita nak guna teknik yang kita buat tadi tu boleh. Okay, let's say lah kita ambil yang banyak tepi. So, U dengan R. So, let's say lah kita nak jarak terpendek. Contohlah nak jarak terpendek. So, kita tutuplah jarak yang panjang. So, R antara 16, 17 hingga 20. So, kita padam 20. So, 16 dengan 17 ni penting tak? Penting lah sebab kalau daripada P ke Q, Q ke R, R mestilah lalu ke U. Macam tu. Okay. Lepas tu tengok U pula. So, U, dah lah R ke U kita kena lalu. Lepas tu, U nak kena ke S. So, kita padamlah 7. Macam tu. Tapi tak boleh pula sebab 17 dah jadi panjang. Nampak tak macam tu? So, dia dah jadi keliru dah. Kita nak jarak terpendek tapi kita dapat yang terpanjang. So, kadang-kadang teknik itu boleh digunakan. Kadang-kadang ada soalan teknik itu tak perlu digunakan. Kita ikut secara mata kasar kita ataupun kita ikut secara congak. Okay, senaraikan saja. Tak menjadi masalah pun. Okay. So nak bagi tahu kat situ lah. Bila mana ada waktu kita boleh pakai teknik tu, ada waktu kita tak boleh guna teknik tu. Bukan tak boleh guna, tak sesuai. Sebab nanti dia akan mengelirukan kita. So nak selamat, senaraikan saja semua. So bila dah senaraikan semua, kita akan dapati laluan terpendek adalah P ke V, V ke U, U ke T, T ke S. Dan laluan terpanjang mestilah lebih sikit daripada laluan terpendek itu. So P ke Q, Q ke R, R ke U, U ke T dan T ke S. Macam tu. Lepas tu kita bagi tahulah dia punya jumlah laluan dia. So 14 campur 7 campur 11 tambah 12 dapat 44. Lepas tu laluan terpanjang kita tambahkan semua laluan dia dapat 66. Okay, dekat sini dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu tentukan laluan. So dia suruh tentukan laluan. So kalau nak tentukan laluan kita kena buat kaedah macam ni lah. Buat macam ni. P anak panah, V anak panah, U anak panah, T anak panah S macam tu. So nak bagi tahu itulah laluan yang kita lalu. Lepas tu kita kena bagi tahulah dia punya jumlah jarak. Okay, so dah dapat jumlah jarak laluan terpendek dengan laluan terpanjang. Lepas tu dia kata apa kat sini? Dia kata nak hitung beza. Okay, hitung beza. Apa maksud beza? Tolak. So, biasanya tolak kita ambil yang nilai besar tolak nilai kecil. Okay, so dekat sini nilai besar 66, nilai kecil 44. So, 66 tolak 44. So, dapatlah nilai beza dia. So, iaitu 22. Cikgu, kalau tak tulis dia punya unit kilometer tak apa kah? Tak apa. Sebab kita nak tengok nombor dia saja. Okay. Melainkan dia kata nak jawapan dalam meter. So, kita kena tunjuklah yang kilometer kepada meter kena ubah. So, kita kena darab 1000. Macam tu. Okey. Okey, settle soalan 3. Kiranya kena tambah semua yang kita senarai, betul? Kiranya kena tambah semua yang kita senarai, betul? Okey. So kalau tadi kita senarai banyak-banyak kan. So bila kita dah senarai banyak-banyak, lepas tu kita kira dia punya jumlah jarak, lepas tu kita pilihlah mana yang terpanjang, mana yang terpendek, lepas tu yang lain kita padam. Macam tu. Okey, lepas tu kita kira beza dia. Ataupun kalau tak nak padam pun tak apa. Kita cuma highlightkan mana yang laluan terpanjang, mana yang laluan terpendek. Macam tu. Okey. So, settle soalan 3. So, kita teruskan soalan 4. Okey, soalan 4. Rajah 4 menunjukkan satu graf terarah dan okey, ni graf mudah ke tak mudah? Nak bagi warming up dulu. Ni graf mudah ke tak mudah? So, boleh type komen. Type komen netizen sangat. So, ini adalah graf tak mudah. Bagus. Okey, graf tak mudah. Okey, sebab apa? Sebab ada gelung dan ada berbilang tepi. Ada kedua-duanya sekali. Kalau ada salah satu pun, masih lagi graf tak mudah. Okey, so dekat sini dia kata, senaraikan set tepi bagi graf terarah di atas. Lepas tu tentukan, ini pun benda baru nanti kita akan buat. Okay, tentukan darjah masuk. D itu darjah tau. Darjah masuk dengan darjah keluar bagi P dan R. Okey, so soalan A, dia nak senaraikan set tepi. So, tepi macam biasalah kita menghubungkan satu laluan ke satu laluan. So, baik kita buat sama. Jom. So, soalan 1. E. Tepi. So, kita buka tanda tanda set. Lepas tu, kita bagi tahu yang kita ambil yang kita nampak dulu. P ke P. So, P ke P. Macam tu. Sebab dia gegelung. So, gelung dia keluar daripada lokasi dia. Lepas tu, dia berbalik pada lokasi dia balik. Macam tu. So, P ke P. Itu koma.
Lepas tu kita tengok P dengan Q pula. P dengan Q, ambil QP sebab tengok anak panah tu. So, QP. Okay. Lepas tu koma, lepas tu dalam kurungan. Q dengan R pula. Q dengan R, kita ada QR 2 kali. QR dengan QR sebab dia berbilang tepi. So, kena nyatakan 2 kali. QR, lepas tu QR. Lepas tu, yang satu lagi bukan QR sebab dia patah balik iaitu RQ. So, RQ. Macam tu. Lepas tu, dah settle Q dengan R. Lepas tu, Q dengan T pula. Q dengan T, kita senaraikan TQ. Lepas tu, hubungan T dengan R pula, TR. Tengok anak panah ya. Okay, dah settle dah. Lepas tu, hubungan T dengan S. Kita ambil ST sebab anak panah S ke T. Dan last kali hubungan S dengan R, kita ambil SR. Lepas tu, kita tutup tata tanda set. Sebelum kita nak tutup, kita check dulu. Cukup tak bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita kira betul tak? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. So, dah settle soalan 1. Okay, senang kan? So, soalan 2. Soalan 2 dia suruh tentukan nilai darjah masuk dan darjah keluar bagi hubungan P dan R. Okay, baik. Bukan hubungan P dan R, maaf. P, laluan masuk dan laluan keluar dia berapa? R, laluan masuk dan laluan keluar dia berapa? Baik. Apa maksud laluan, bukan laluan masuk. Apa maksud darjah masuk dengan darjah keluar? Ataupun D tu, dalam dia bahasa Inggeris tau. D tu degree, degree in, degree out. Tapi dalam bahasa Melayu kita darjah lah. Okay, so untuk P, D in, apa maksud in? Maksudnya mana anak panah yang menghala ke P. Mana anak panah yang menghala ke P. So, anak panah ini menghala ke P 1 dan anak panah ini pun menghala ke P 2. So, D in dia ada 2. Lepas tu, D out pula. D out. Okey, tengok mana yang anak panah yang menghala keluar daripada P. So, yang ni lah. Yang gelung ni sebab kalau kita buat laluan keluar, nampak tak? Dia menghala keluar. Tapi dalam masa sama juga dia menghala masuk. So, kalau biasanya gelung, dia ada masuk dan keluar. So, di out untuk P ada satu sahaja. Faham tak yang tu? Okey. Boleh, faham Lepas tu R pula. Okey, R, D in. D in. Okey, kita tengok R. Ni R. Tengok mana anak panah yang menghala ke R. 1, 2, 3, 4. Nampak? Okey, yang anak panah yang menghala ke R ada 4. So, kita bagi tahu lah D in dia 4. Lepas tu D out ada 5. Ada 5 pula, minta maaf. Ada 1. Okey, ada 1. Okey. Boleh? Tengok arah yang dekat dengan P je ke? Betul, tengok arah yang dekat dengan P, betul? Maksudnya tengok mana tepi yang menghubungkan kat P itu, mana anak panah yang masuk. Macam tu. Kalau anak panah yang masuk, itu adalah in. Anak panah yang keluar, itu adalah out. Begitu juga dengan R. R, okey, tengok mana tepi-tepi yang menghubungkan dengan R. Lepas tu tengok anak panah yang masuk. So, anak panah yang masuk itu, itulah in. Lepas tu anak panah yang keluar, itu adalah out. Okey, baik. So, dekat sini kita nak check betul tak kita punya in dengan out kita. Kita jumlahkan in dengan out. Okay, so in dengan out, kalau kita jumlahkan dapat 3. R pula, kalau kita jumlahkan dapat 5. Apa maksud 3 dengan 5 ni? Maksudnya adalah bilangan tepi yang ada. Okay, kita tengoklah R. R ada 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 tepi yang menghubungkan R. Manakala P ada 3. 1, 2 je. Alamak, 2. Tapi kena hati-hati sebab gelung, ingat dia keluar dan dia masuk. So, maksudnya dia ada laluan keluar 1, lepas tu dia ada laluan masuk yang kedua. So, ada 2 laluan maksudnya. So, jadilah yang keluar 1, lepas tu yang masuk 1, lepas tu yang dekat P dengan Q pun 1. So, ada 3 laluan. Sorry, ada 3 tepi. Okay, boleh faham yang tu? Okay, so nak check awak punya in dengan out itu cukup ke tak ataupun betul ke tak, tengok jumlah tepi itu. Bila kita tambahkan, so kita dapatlah, macam yang P ni, dia ada 3 tepi. So, kita kena dapatlah jumlah dia mesti 3. Begitu juga dengan R. R ada 5 tepi yang menghubungkan dia. So, bila kita tengok in ada 4, out ada 1, bila jumlahkan, cukup 5. Itulah jawapan dia. Jom kita check jawapan. Ni dia, nampak tak? Okey, untuk senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dekat sini nampak tak dia kata terima 2 kesalahan untuk 1 markah. Apa maksud 2 kesalahan? Maksudnya kalau awak buat yang terbalik, maksudnya kalau P ke Q macam tu. Kalau 1 kesalahan tak apa, dimaafkan, boleh dapat masih lagi maksudnya 1 kesalahan
dapat 1 markah. Kalau total dia 2 markah. Okey, total dia 2 markah. So kalau, 1 kesalahan, so jadi 1 markah. Lepas tu let's say lah awak buat kesilapan yang lain pula. Maksudnya kat sini, QR, dah 2 kesalahan, masih lagi kita terima 1 markah. Macam tu. Tapi kalau 3 kesalahan, sini RT, 3 kesalahan, kosong. So tak ada maaf bagimu. Macam tu lah. So dia bagi maksimum salah 2. Macam tu. Boleh faham yang tu? Okey. So, berhati-hati bila senaraikan dan bagi cukup senarai itu. So, kalau tak cukup senarai pun, itu adalah kesalahan juga. Okey. Kan, macam macam solat tak cukup rukun, pun satu kesalahan jugalah, jadi tak sah. Macam tu, tak diterima. Nah, Allah pun tak terima solat kita, apatah lagi pemeriksa nak terima markah kita. Macam itulah. Kan? Make sense tak? Okey. Alright, so itu adalah untuk soalan A 1 dan 2. Okey, so dah settle lah soalan A 1 dan 2. So boleh faham so benda baru lah iaitu darjah masuk dengan darjah keluar. Jumlah dia mesti sama dengan bilangan tepi yang menghubungkan bucu itu. Okey, soalan B. Soalan B. Okey, soalan B, dia kata apa kat sini? Rajak 4B menunjukkan maklumat bagi sebuah graf. Okey, ada set bucu iaitu PQRS dengan set tepi PQ, PR, QR, QS, QS, RR dan RS. Okey, so dia suruh buat apa? Berdasarkan maklumat di atas, tentukan sama ada graf tersebut merupakan graf mudah atau bukan. Buktikan jawapan anda. So macam mana nak buktikan? Baik, nak selamat kita lukis saja. Okey, nak selamat kita lukis. So kita lukislah. Okey, kalau yang ni, alamak macam mana nak susunan bucu dia? Kalau dia suruh lukis, tak beri gambar rajah apa-apa, so kita boleh letak secara rawak ataupun berselerak. So kita senaraikan, okey, P, Q, R dengan S, macam tu. Okey, itu maksudnya secara rawak, random. Okey. Lepas tu kita sambungkan. Okey, P ke Q. So P ke Q. Okey, so ada anak panah lah. Okey, ada anak panah. Sebab dia kata P ke Q. Okey. Lagipun dekat sini, macam mana kita nak tahu kena ada anak panah? Sebab dia ada jumlah darjah. Okey, jumlah darjah. Baik, so P ke Q, lepas tu P ke R, lepas tu Q ke R, lepas tu Q ke S, lepas tu Q ke S lagi sekali. Oh, teruknya. Okey, dia boleh melencong kan, dia tak semestinya garis lurus Meow. Q ke S, lepas tu R ke R, okey, gelung. Dan R ke S, macam tu. Okey. So, dekat sini, daripada lukisan ini kita boleh tentukanlah sama ada graf ini mudah ataupun bukan. So, kita bagi tahu dia adalah graf tak mudah. Okey, graf bukan mudah. So, maksudnya bukan graf mudah lah. Sebab apa? Kita buktikanlah jawapan dia. Sebab ada gelung dan ada berbilang tepi. Macam tu. Itu dah bukti kita. Okey, daripada lukisan itu kita bagi tahu lah ada gelung dan ada berbilang tepi, maka dia adalah graf bukan mudah. Okey. Baik, jumlah darjah. Okey, jumlah darjah dia ada 2 cara tau. Dia ada 2 cara. Satu cara kita kira congak, kita congak. Cara kedua kita guna formula. Okey, formula adalah 2 darab I. 2 darab I ikut darjah dia, tak silap. Okey, nanti saya kena check balik. Sekejap saya check balik. Takut ajaran sesat ni. Jumlah darjah. Betul, okey. Jumlah darjah 2 kali I. Okey, betul. 2 kali I ataupun 2 kali tepi. Kalau tak lukis gelung pun tak apa ke? Kenalah lukis. Kenalah lukis. Kan? Kena lukislah sebab dia dah bagi tahu RR. RR. So, kena buat R ke R. Macam tu. Okey. Okey, senaman. Saya tahu tak semua boleh, tak semua, ada segelintir daripada kita ada pelat R. So, cuba sebut R. R. Okey. Kan? So, mesti kesian member yang tak boleh sebut R. So, mesti dia tak boleh nak sebut R yang pekat. R. Dia macam R, macam tu. Okey? Baik. So, baik, ada 2 cara. So, cara yang pertama, setiap bucu itu kita kira ada berapa laluan dia. Setiap bucu itu kita kira ada berapa laluan dia. Okey, so P ada, saya buat color lain saya nak bagi awak nampak. Kalau cara congak. Okey, P ada 1, 2. Macam tu.
Q ada, okey, kita tulis 2. Okey. Lepas tu Q ada 1, 2, 3, 4. So, tambah 4. Lepas tu R pula ada 1, 2, 3. R ada 3. Lepas tu S pula ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Terbalik. Sorry, R. R ada, hati-hati, R ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. R ada 5. Okey. Okey. Sebab ingat, gegelung keluar 1, masuk 1. Okey. Maksudnya ada 2 laluan. Okey. So, 1, 2, 3. Lepas tu dalam gelung tu ada 2. Macam tu. So, 5. So, jumlah dia berapa? Jumlah dia 2 campur 4, 6. 6 campur 5, 11. 11 campur 3, 14. Macam tu lah. Okey. Itu adalah cara kita kira satu per satu lah. Maksudnya setiap bucu kita kira berapa tepi dia. Baik. Cara kedua pakai formula. Formula adalah darjah adalah 2 kali E. So, kita kira je ada berapa bilangan tepi. Kita bukan kira berapa bilangan masuk, berapa bilangan keluar. Berapa bilangan tepi. So, saya ambil warna lain. Ambil ni highlight lah. Okey, berapa bilangan tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelung dikira satu tau. Sebab ada gelung dikira satu tepi. So, ada 7 tepi. So, kita masukkan dalam formula. 2 kali 7 dapatlah 14 juga. Itulah cara kita cari jumlah darjah. So, ada 2 cara. So, ikutlah mana yang mudah. Okey. Ya, saya ulang balik. Cara yang pertama, congak, kita kira laluan. Laluan, ada berapa laluan pada bucu itu. So, kalau P ada 2 laluan. Q ada 4 laluan. R ada 5 laluan. Ingat, sebab dalam gegelung tu ada laluan keluar dengan laluan masuk. Okey. Tapi bila kita nak kira pakai formula, kita just kira ada berapa garisan saja. Ingat yang tu je, ada berapa garisan. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garisan. Tu pasal fikir pasal laluan. Kita kira garisan saja. So, ada 7 garisan. So, 2 kali 7, 14. Ikut anak panah lah kan, cikgu kalau nak senang faham. Ikut anak panah. Ikut anak panah pun boleh juga, betul? Boleh juga. Okey. Tapi kalau anak panah, untuk yang gelung, hati-hati sebab gelung, kita kena ambil kira anak panah yang keluar dengan anak panah yang masuk. Macam tu. Okey. Bagus, bagus. Zakwan kata, kita kira bilangan anak panah pun betul juga. So, pada bucu itu ada berapa bilangan anak panah keluar, ada berapa bilangan anak panah masuk. Itulah jumlah laluan pada bucu itu. Okey. Settle. So, ikutlah mana yang mudah. Awak nak pakai formula. Formula, ingat kalau nak pakai formula, kira bilangan garis. Okay? Kira bilangan garis. Kalau nak kira congak, kira bilangan laluan ataupun anak panah lah. Macam tu. Alright. Sorry. Alright. Okay. So, kita teruskan. Nampak tak? Ni jawapannya 2, 1, 4, 1. Lepas tu bukan graf mudah sebab ada gelung dan ada berbilang tepi. Yang ni dia bagi tahu gelung iaitu RR dan berbilang tepi QS, QS. Yang ni dia nyatakan kalau awak lukis pun dah okey dah. Kalau awak lukis, dah pemeriksa faham yang awak buktikan berdasarkan lukisan. So, yang ni dia pakai formula 2 kali 7, 14. Okey, setakat ni boleh? Semua okey untuk topik ni? Boleh kan? Tak complicated betul? Sebab dia tak perlu nak pakai formula tambah tolak bagai kan. Dia lebih kepada logik, kepada logik. Okey, kita teruskan. Soalan berapa ya? Soalan 5. Oh, ingat macam hari tu pun saya dah bagi tahu bila masuk je soalan 5 ke atas dia dah start apa dia punya tahap difficulty dia dah start medium dengan hard macam tu. Okey. So, dekat sini sebab tu dia bagi 4 soalan asas tu nak bagi faham secara keseluruhan apa yang kita kena tahu dalam topik rangkaian ni. Okey, Zarif dan keluarga ingin melancong ke Pulau Langkawi. Alright. So, dekat sini dia bagi tahu 5.1 adalah nama tempat, 5.1 dan 5.2 adalah nama tempat, bucu, laluan serta jarak yang mereka akan lawati. Okey. So, tempat-tempat dilabelkan sebagai bucu. Okey. Lepas tu, tempat ke tempat yang lain itu adalah tepi. Menghubungkan tempat adalah tepi lah. Iaitu laluan. Okey, lepas tu ada pemberat. Pemberat dia ni lah 18.3 km, 1.6, 15.2. Macam tu. Baik, so soalan A dia kata lukis graf terarah dan berpemberat untuk mewakili maklumat 5.2. So kita boleh buat sama-sama yang ni. Okey. Nak lukis kat mana ya? Okey, kita buat sama-sama dah sebelum kita tengok skema jawapan. Nak bagi faham dulu. So, ada P, Q, R, S, T. So, kita boleh random letak P, Q, R, S, T. So, labelkan P, Q, R, S, T. Macam tu. Okey, boleh letak jauh-jauh sikit macam tu. Okey. Lepas tu, dia nak
gabung apa ada tepi dia. So P ke Q, so P ke Q ada anak panah sebab dia kata graf terarah. Okey, graf terarah dan ada pemberat. So bagi tahulah pemberat dia 18.3. Lepas tu Q ke R, Q ke R ada anak panah 1.6. Lepas tu R ke S 15.2 ada anak panah. Lepas tu S ke P ada anak panah. Lepas tu 11.5. Lepas tu last sekali P ke T. So P ke T, P ke T. Kita boleh buat macam tu, tak apa. Okay, tak semestinya garis lurus. P ke T. So dia punya anak panah, pemberat dia 2. Okey, saya nak maklumkan yang ada macam pintasan ini ada bersilang ini, itu bukan persilangan ya. Itu bukan persilangan. Ingat, dalam rangkaian kita tak ada persilangan. Kita tak ada pertembungan antara dua laluan. Okey, boleh jadi itu adalah laluan bawah. Macam tu ada flyover, ada jambatan. Okey. Ingat yang tu. Dia tak ada pintasan, dia tak ada titik persilangan, dia tak ada yang tu ya, persilangan, dia tak ada persilangan. Okey. So siap. Macam tu. Habis. Okey, dah dapat berapa markah kat sini? 2 markah lah kot. Sebab dia total 4 markah. Lepas tu berdasarkan graf di 5.2, lukis satu pokok dengan pemberat minimum untuk mewakili maklumat itu. Okey, ni pokok. So kita belajar satu lagi perkara, itu pokok. Baik. Pokok, saya nak bagi awak faham terus, pokok kita tak ada bentuk. Kita tak ada bentuk. Apa maksud ada bentuk? Ingat, bentuk terhasil bila lengkap semua bucu disambungkan. Macam tu. Bila semua bucu disambungkan, maka kita akan nampak bentuk. Ni bentuk apa? Bentuk segi empat. Macam tu. Okey. So, bila ada setiap bucu itu disambungkan garisan, akan ada bentuk. So, bila ada bentuk, itu bukan pokok. Pokok, dia mesti tak ada bentuk. So, apa maksud pokok macam ni? Oi, padam terus. Itu memang pokok kena tebang kan? Silap. Macam ni. Nampak tak? Dia tak ada dia macam terencat. Dia macam terencat. Maksudnya dia tak lengkap. So itu adalah pokok. Macam kalau trapezium ni saya padam sini. Macam ni. Ini adalah pokok. Okey. Ingat, pokok dia tak ada bentuk. Kalau kita nak bayangkan pokok kita punya real life tu, kita boleh nampaklah dia punya ranting-ranting dia. Ranting-ranting dia ada tak ranting-ranting yang bersambung dengan ranting-ranting yang lain? Kan macam contoh ni pokok, lepas tu ada ranting. Ada tak ranting ni bersambung dengan ranting ni? Tak ada kan? So dia ranting-ranting pun dahan-dahan pun ranting, dia punya ranting-ranting pun tak bersambung. Dia menjala keluar. Dia tak adalah ranting ni bersambung dengan ranting ni, tak ada. Itu maksud dia. Itulah pokok. Okey. Tak ada penyambung. Bagus. Betul. Tak ada penyambung. Zakwan kata tak ada penyambung. Okey, itu adalah pokok. So sekarang ni kita kena buat satu pokok dengan pemberat minimum. Baik, so berdasarkan kita punya lukisan pada soalan A ini, kita dah boleh bantu diri kita untuk melukis pokok. So dia kata jarak minimum, maka kita buanglah yang jarak yang besar. So kita cari mana bucu yang ada banyak laluan. Bucu P ada 1, 2, 3, betul? Ada 3 tepi. So kita padamlah laluan yang panjang. Macam tu. So kita padam 18.3. Baik. So kalau kita padam 18.3, cuba kita padam dia. Ya, kita padamkan dia. So adakah dah menghasilkan pokok? Jom kita buat lukis sekali. So T, PS, lepas tu T kat sini lah atas, lepas tu Q dengan R. So kita dah padam P ke Q kan? So P, P, yang ni Q, yang ni R, yang ni S, yang ni T. Saya nak letak T kat atas pula, tak jadi masalah pun. Okay. So P ke T, lepas tu P ke S, lepas tu P ke Q dah tak ada dah. Lepas tu Q ke R, lepas tu R ke S. Dah bentuk pokok. Lepas tu kita kena check pula adakah dia minimum macam tu. Bila kita jumlahkan dia, so yang P ke T ni 2, lepas tu P ke S ni 11.5, lepas tu S ke R adalah 15.2, lepas tu Q ke R adalah 1.6. Lepas tu kita tambahkan dia. So bila tambahkan dia, itu kita dapatlah jumlah jarak macam tu. Lepas tu, kalau kita rasa macam, tak yakin lah yang ni adalah jarak minimum. So, kita carilah pokok yang lain. Lepas tu, kita bandingkan dia punya jumlah jarak dia. Itulah pokok. Okay, so benda baru. Ingat, pokok dia tak ada penyambung. Okay, so kita tengok jawapan dia. Ni adalah kita punya soalan A tadi. Lepas tu, nampak dia kata, terima jawapan yang munasabah. Maksud apa yang munasabah? Macam lukisan saya pun diterima juga. Walaupun dia punya apa kata rangkaian dia macam cacah marbuh, tapi tak apa. Yang penting laluan dia betul, pemberat dia betul, macam tu, dan arah dia betul. Okay. So B, inilah kita punya pokok.
So dia ambil Q ke R, R ke S, S ke P dan P ke T. Sama tak dengan kita punya? Q ke R ke S ke P, P ke T. Sama. Nampak? Yang ni pun apa dia punya lukisan tak sama macam skema jawapan. Tapi tak apa, yang penting ada laluan itu dan dia membentuk pokok dan kita dapat jumlah jarak yang minimum. Settle. Okay, so macam mana untuk soalan A dan B? Boleh faham? Okay, Alhamdulillah. Bagus. Okay. Yeay. Seronok kan? So, nanti awak bolehlah tengok balik awak punya soalan trial tu. So, dah boleh buat pembetulan topik rangkaian ini. So, awak boleh nampak, lah macam ni rupanya cara jawab dia. Macam tu. Okay. Alright, jom kita teruskan. Soalan 6. Ada lagi 4 soalan lagi. Okay. So, tak apa. Zakuan faham, Nasrul faham. So, ajarlah sesama sendiri. Macam tu. Okay, so nanti kalau balik sekolah ataupun nanti you all buat video call ke apa ke, share kefahaman. Okay, share, kena share kefahaman. Jangan sebab member ni faham, kita tak nak share kita punya kefahaman kita. Jangan segan macam tu. Okay, sebab boleh jadi apa yang kita faham, apa yang kita faham, kawan kita tak faham. Macam tu. Apa yang kawan kita faham, kita tak faham. Ataupun apa yang kita faham, kawan kita tak tahu pun benda tu, macam tu, rupanya boleh. Macam tu. So, sebab tu kena share kita punya kefahaman. Walaupun kita tahu kefahaman kita berbeza. Macam tu. Alright. Okay. Sebab tu kita tak boleh terus serang ataupun kita melabelkan seseorang itu, okey, berdasarkan dia punya kefahaman dia ataupun berdasarkan pendapat dia. Okey, sebab boleh jadi pendapat dia dengan kefahaman dia dia dapat itu dengan keadaan cara dia dibesarkan ataupun sekeliling dia. Dia punya komuniti dia ataupun dia punya circle of friends dia yang mempengaruhi dia punya ideologi dia ataupun kefahaman dia. So kita tak bolehlah macam terus menghukum dia. Kita jangan menghukum. Kita dengar je dulu, dengar macam, oh dia dapat kefahaman macam ni, dia dapat idea macam ni. Tak apalah, berarti kita share lah kefahaman kita so, supaya dia boleh berfikir. Jangan terus bila dia share kefahaman dia, kita kata ni salah ni, macam tu. Tapi kita ubah sikit, kita kata tapi kan saya faham kot ni. Macam tu. Barulah seronok bila bersembang dengan kawan. Macam tu. Ni kalau kita terus menghukum dia, nanti dia tak nak share dah dia punya kefahaman. Sebab asyik-asyik bila nak share kefahaman, dihukum salah. Macam tu, dihukum tak betul. Kan? Okey. Baik. Okey, jom soalan 6A. So, dekat sini dia bagi graf. Lepas tu dia suruh tentukan. Okey, yang ni apa pula? Ni pun benda baru juga. N ini adalah bilangan. So, kalau NV ni bermaksud bilangan bucu. V kan tadi bucu. So, dia suruh nyatakan bilangan bucu. Lepas tu, dia suruh E. E dia tak ada NE ke? Dia cek jawapan balik. Cek jawapan. Okey, baik. So, maksudnya dia bukan nak suruh cari bilangan E lah. Okey, kalau E saja, itu adalah set. Dia suruh senaraikan set tepi. Okey, dan yang ni pula, ini adalah jumlah. Yang ni maksudnya jumlah. Jumlah jumlah darjah. Okey, jumlah darjah pada setiap bucu. Bukan jumlah darjah pada setiap bucu, sorry. Jumlah darjah pada rangkaian itu. DV ni apa maksud DV ni? DV ni adalah darjah pada setiap bucu. Okey, DV adalah darjah pada setiap bucu. Lepas tu dia ada simbol jumlah. Maksudnya kita hasil tambahkan semua darjah pada setiap bucu itu. Itu maksud dia. Okey. So, kita buat NV dulu. NV adalah bilangan bucu. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 bucu. Settle. Lepas tu, tepi dia suruh senaraikan sebab dia tak ada huruf N. So, kalau ada huruf N, dia suruh bagi tahu bilangan tepi. Tapi yang ni tak ada bilangan tepi. Yang ni suruh senaraikan tepi. So, kita senaraikanlah tepi. Memandangkan ini tak ada arah. So, kita boleh bebaslah kita senaraikan. So, AF. Lepas tu, FE. Lepas tu ED, lepas tu DC, lepas tu CB, lepas tu BE, lepas tu BA. Siap. Berarti kita kira cukup tak tepi tu? Ni ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8. 8 apa ya? 8 tepi. Baik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi CE. Nasib baik kita tak ni. Nasib baik kita kira dulu ada berapa garisan. So, ada 8 garisan. So, kena ada 8 senarai. Okey, berarti kita tutup. Settle. Okey. So, jumlah darjah. Jumlah darjah. So, senangnya kita pakailah 2 kali E. So, 2 kali 8. Kan kita dah senaraikan ada 8 tepi. So, 2 kali 8, 16.
Macam tu. Okey. Baik. Lepas tu dekat soalan 2, nyatakan bilangan tepi yang perlu dikeluarkan supaya menjadi pokok. Menjadi pokok. Okey. Baik, dekat sini apa formula dia? Sekejap okey. Saya pun lupa jap. Ada formula dia. Okey. Kalau saya tak nak tulis formula, kita buat konsep ni. Let's say lah ada 4, contohlah ada 4 bucu. Okey, ada 4 bucu. Okey, ada 4 bucu. Baik. So, kan kalau pokok dia tak ada penyambung, betul? So 1, 2, 3. Macam tu. Okey. Kalau let's say lah, kalau 4 bucu mestilah ada 4 garisan. Okey, kalau ada 4 bucu mesti ada 4 garisan. Biasanya ada 4 garisan. Minimum 4 garisan. Boleh faham Kalau ada 4 bucu, minimum ada 4 garisan. Baru kita boleh dapat bentuk. Okey. Dan dia boleh lebih. Apa maksud lebih? Dia boleh sambung kat sini berbilang tepi, gelung. Itu maksud dia. Tapi nak bagi tahu untuk bucu, untuk kalau ada 4 bucu, minimum minimum mesti ada 4 garisan. Okey, minimum mesti ada 4 garisan. Cikgu, 2E dapat mana? Oh, 2E tu formula untuk dapatkan jumlah darjah. Jumlah darjah, okey, adalah 2 kali E. 2 kali tepi. Ni berbalik pada soalan 5 tadi. Soalan 5 ke kita buat? Sorry, soalan 4 kot. Ni. Soalan 4 ni. Ni, darjah iaitu 2 kali E. Jumlah darjah. Okey, jumlah darjah iaitu 2 kali E. Okey. Alright. Baik. So, okey, berbalik pada ni tadi. Sebab saya nak bagi awak faham macam mana kita boleh keluarkan formula. So, kalau bucu ada 4, minimum ada 4 garisan. Tapi kalau kita tak nak ada, kita tak nak ada penyambung ataupun tak nak ada bentuk, kita nak jadikan dia pokok, maka kita kena padam 1 garisan. Okey. So, maksudnya dengan erti kata lain, bukan sekurang-kurangnya, kalau nak jadikan dia pokok, daripada jumlah minimum garisan itu, kita buang 1. Macam tu. So kan jumlah minimum garisan adalah sama dengan jumlah bucu, betul? So untuk dapatkan garisan yang menghasilkan pokok adalah buang 1. Bermaksud garisan ataupun tepi sama dengan bucu tolak 1. Ini formula dia. Okey. Untuk menghasilkan pokok. Untuk menghasilkan pokok. So, kita tengok kat sini. Untuk menghasilkan pokok, kita ada 4 bucu, betul? So, 4 bucu, 4 tolak 1. So, kita akan ada 3 tepi saja. E itu tepi, E kena ada 3 saja. So, terbuktilah 1, 2, 3. So, let's say lah kita nak guna pakai formula ini pada bucu-bucu yang lain. Contohlah, kita ada 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita nak dapatkan bilangan tepi yang boleh menghasilkan pokok adalah E sama dengan ada 6 bucu. So, 6 tolak 1. So, jadilah 5 tepi saja ataupun 5 garisan saja. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? So, jadilah pokok. So, daripada analisa ini, daripada survey ini, kita boleh dapati formula E sama dengan V tolak 1 ini adalah formula kita nak tentukan kewujudan pokok. Kewujudan pokok. So, dekat sini soalan dia kata apa? Nyatakan bilangan tepi yang perlu dikeluarkan supaya menjadi pokok. So, sekarang ni kita ada berapa V? Kita ada 6, betul? Ada 6 V. So, ada 6 V So 6 V. So sepatutnya 6 tolak 1. Sepatutnya kita kena cuma ada 5 tepi sahaja. Kita cuma ada 5 tepi sahaja. Lepas tu kita tengoklah balik pada kita punya jawapan pada 1 ni ada berapa bilangan tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tepi. Kita nak 5 tepi sahaja baru boleh jadi pokok. So kita perlu buang berapa? Okey, komen. Okay, daripada 8 tepi, kita nak jadikan dia 5 tepi saja. Baru kita boleh dapat dia jadi pokok. Maka kita perlu buang berapa? Betul, buang 3. Nak suruh orang pertama laju. Okay, buang 3. So, jawapan dia adalah 3. Maksudnya kita buang 3 tepi supaya boleh menghasilkan pokok. Okay, buang 3, betul? Okay, jom kita tengok jawapan dia, betul tak? Okay, soalan 6A. So, nampak tak? Bilangan bucu ada 6. Lepas tu, senarai tepi ada 8. Okay, ada 8. Lepas tu, inilah jumlah darjah 2 kali 8, 16. Ni, nampak ni soalan 2, 3. Hai adik. Okay, so boleh faham?
Nah, okey. So, soalan A 1, 2 kita dah settle, dah faham. Abang. Okey. Tu mak panggil balik, jom. Pergi tengok kartun, pergi tengok kartun. Nantilah, nanti abang punya turn pula tuition kan, abang tuition dengan kawan-kawan abang kan. Okey, so soalan B. Okey, so dah faham soalan A 1, 2, alhamdulillah. Soalan B, soalan B. Rajah 6B menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey. Baik, dekat sini. Okey, dekat sini. Berdasarkan soalan A tadi, dia sebenarnya mengajar kita untuk buat teknik macam mana kita nak menghasilkan pokok bila mana kita dapat rangkaian yang sangat banyak dia punya tepi dia. Okey, so jom kita buat sama-sama. Baik, dia suruh kita buat pokok dengan nilai pemberat yang minimum. First kali kita kira dulu ada berapa garisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setuju ada 9? Wish, tiba takbir. Allahu Akbar. Wish. Okey, ada 9. Okey, ada 9 tu. So, bucu ada 9. Baik, untuk menghasilkan pokok. Sorry, bucu pula. Tepi. Maafkan saya, bucu pula dah. Nah, okey. Tepi ada 9. Lepas tu kita kira bucu pula. Bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Okey, untuk menghasilkan pokok, bilangan tepi mestilah bucu tolak 1. So, kita perlu ada 5 pokok. 5 pokok pula dah. 5 tepi sahaja. Okey, perlu ada 5 tepi. Setakat ni faham Ada 5 tepi. Okey. So, kita ada 5 tepi, maka kita perlu buang 4, betul? Tu yang kita belajar pada soalan A tadi. So, kita perlu buang 4. So, kita kena buang 4. Sebab kita ada 9 tepi. So, 9 tolak 4 jadilah 5. So, sekarang ni kita nak buang 4 tepi yang pemberat dia besar. Pemberat dia besar. Jom kita buat sama-sama. Okey, let's see lah. Dalam rangkaian ini, yang paling besar dalam 42 kita buang. Okey, maksudnya garisan T ke R ni tak adalah. Buat macam tu. Okey, lepas tu kita buang 38. Garisan Q ke R ni tak ada. Lepas tu kita buang 36. Garisan U ke R ni tak ada. Okey, dan last kali kita buang 34. So, garisan P, T ni tak ada. Lepas tu kita cuba lukis semula dengan membuat 4 tepi itu. So, Q dekat sini, P dekat sini, U dekat sini, R dekat sini, T dekat sini, S dekat sini. So, yang ni Q, yang ni P, yang ni U, yang ni R, yang ni T, yang ni S. Lepas tu kita sambungkan. Kita just buat garisan yang ada saja. So, sini, lepas tu sini, lepas tu sini, lepas tu sini, lepas tu sini. So, kita dapat bentuk pokok. So, boleh. Okay, mana kita dah buang 4 yang terbesar. So, pokok yang kita hasilkan ini adalah pokok yang mempunyai jumlah nilai pemberat yang minimum. So, sini 24, sini 20, sini 30, sini 18, sini 32. So, dah siaplah soalan A. Itu cara dia. Okay, tadi sorry, soalan A tadi membantu kita macam mana kita nak lukis pokok bila mana kita dapat rangkaian yang ada banyak tepi. So, langkah pertama kita dapatkan dulu bucu berapa, lepas tu tepi berapa, lepas tu kita kena tahu ada berapa tepi yang kita perlu ada untuk menghasilkan pokok. So, pakai formula E sama dengan V tolak 1 ataupun bucu tolak 1. So, kita akan dapat 5 tepi. So, daripada 9 tepi, kita perlu buang 4 tepi. So, perlu buang 4 tepi yang pemberat dia besar. Supaya kita dapat jumlah nilai pemberat yang minimum. So, kita dapatlah pokok dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat tak 5 tepi? So, soalan B, berapakah jumlah dia? So, kita tambahkan saja. So, 24 tambah 20 tambah 32 tambah 30 tambah 18. So, dapatlah jawapan dia 124. Okey. Itulah soalan B. So, macam mana boleh? Okey. Faham? InsyaAllah cikgu, insyaAllah. InsyaAllah. Weh, Mak Roy. Mak Roy siapa? Syirazi kan? Syirazi, SYI tu kot. Oh, Mat. Muhammad. Oh. Kan, betul kan? Mat tu Muhammad kan? Datuk Mat. Ya, cikgu. Okey, Muhammad. Kenapa Mak Roy? Smart lah nama. Okey. So, settle soalan 6. Okey, soalan 7. Okey, so dah banyak dah faham untuk rangkaian teori ni. Dan saya boleh yakinkan awak, rangkaian teori ni adalah antara topik yang mudah juga tanpa kita nak seraputkan kepala untuk nak fikir formula-formula dia. Okey.
So, kita cuma faham konsep je. Baik. So, soalan 7. Rajah 7 menunjukkan suatu graf yang menghubungkan 6 bucu. Okey, ada 6 bucu. Baik. Lepas tu dia kata, tentukan sama ada graf tersebut merupakan satu graf pokok atau bukan. Nyatakan satu alasan anda. Okey. Sebelum kita tengok jawapan, adakah dia graf pokok atau bukan? Cikgu, Iman nak tanya, tak basah ke duduk kat daun tu? Daun mana? Oh, daun belakang tu. Itulah, dah lencun lah, baju kat belakang ni. Tu yang duduk pegang belakang ni. Nak bagi kering kan. Yalah. Tak apa, sejuk. Pagi-pagi Ini aku kata air embun. Air embun. Ya, air mata. Air mata ke tahu? Mata embun. Taklah, saya bahasa Melayu saya kurang sikit. Okey. So, tentukan sama ada graf tersebut graf pokok atau bukan. So, kita tengok ada penyambung tak? Oh, ada penyambung lah. Nampak saja ada bentuk. Okey, ada penyambung. Maka dia bukan graf pokok. Okey, bagus. Bukan graf pokok. Just bagi tahulah ada penyambung. Itu je. Okey, jawapan dia alasan dia adalah ada penyambung. Kita tengok ada alasan lain tak? Alasan dia beritahu apa ya? Bukan graf pokok kerana tidak mematuhi syarikat pula dah. Tidak mematuhi syarat. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 ataupun alasan lain yang tepat bagi graf pokok. Okey, menarik. Okey. So, kita boleh bagi tahu alasan tadi ada penyambung ataupun kita bagi tahulah bilangan tepi dia. Okey, bilangan tepi dia kita bagi tahulah kalau pokok ada 6 bucu kan. So ada 6 bucu sepatutnya bilangan pokok bilangan tepi. Bilangan tepi mesti ada 5 saja. Macam tu. So kita bagi tahulah ada berapa bilangan tepi? 1 2 3 4 5 6 7. So kita bagi tahulah 7 lebih daripada 5. Maka dia bukan graf pokok. Macam tu pun boleh juga. Okey, sebab bilangan tepi dia melebihi tepi yang sepatutnya. Okey, bilangan tepi dia melebihi tepi yang sepatutnya. Baik, itu untuk soalan 1. Okey, settle. Soalan 2, tanpa menggugurkan sebarang bucu, lukis 2 variasi subgraf bagi graf tersebut yang juga merupakan graf pokok. Okey, so maksudnya dia suruh kita buat 2 subgraf saja. Okey, so kita bolehlah pilihlah mana-mana sebahagian graf itu untuk menjadikan subgraf dan jadikan dia sebagai pokok. So kita boleh tengok skema jawapan dia macam mana. Ni nampak ni. So nampak tak? Dia punya kedudukan bucu dia kekal kedudukan bucu dia kekal. Jangan ubah kedudukan bucu dia. Cuma kita dapatkan subgraf yang boleh menghasilkan pokok. So yang inilah ada 1, ada 2, ada banyak sebenarnya. So ada banyak. So ikutlah mana-mana subgraf yang kita boleh menghasilkan pokok. Okey, macam mana nak menghasilkan pokok? Kita cuma ada 5 tepi saja. Nampak ni? 1 2 3 4 5. Okey, so kita buat lukis je 6 bucu, lepas tu kita gariskan mana-mana 5 tepi. Tapi jangan mewujudkan tepi yang baru. Apa maksud tepi yang baru? Maksudnya tepi yang tak ada pun dalam graf. Okey, tepi yang tak ada dalam graf. Maksudnya contohlah P ke N. Kita mewujudkan tepi P ke N tak boleh. Okey, kita tak boleh mewujudkan tepi yang baru. Kita mengada-adakan satu benda yang baru. Tak boleh. Okey, bid'ah tu. Tak boleh. Okey, kita mengada-adakan benda yang tak ada. Jangan. Boleh Okey. So, itulah cara nak buat subgraf. Okey, so settle. So, maksudnya ada banyak lah. Tapi dia nak 2 saja. Okey, so settle untuk soalan A, 1 dan 2. Setakat ni boleh? Faham? Okey, Alhamdulillah. Baik, so kita teruskan B. So, B, Rajah 10 menunjukkan bilangan darjah bagi suatu graf. Oh, yang ni benda baru juga ni, benda baru. Okey, dia kata bilangan darjah bagi suatu graf. Lepas tu dia suruh pada ruang jawapan lukis satu graf mudah. Okey, so kalau graf mudah, ingat graf mudah tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Okey, ingat tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Baik, sebelum kita tengok skema jawapan, kita faham sama-sama, okey? So dekat sini dia bagi tahu bilangan darjah pada setiap bucu. Okey, bilangan darjah pada setiap bucu. So ada berapa bucu kat sini? 1 2 3 4 5. So kita buatlah 5 bucu. 1 2 3 4 5. Okey. So bucu yang pertama ada 2 darjah. Kita keluarkan dua laluan. So bucu yang kedua ada 3 laluan. Lepas tu ada 2 laluan. Lepas tu ada 3 laluan. Lepas tu ada 4 laluan. Macam ni. Okey, so kita nak sambungkan laluan itu dengan syarat kita akan menghasilkan graf mudah. Okey, graf mudah. Graf mudah mesti tak ada berbilang tepi dan mesti tak ada gelung.
So kita sambungkanlah. So kita sambungkan sini dengan sini, sini dengan sini, macam tu. Lepas tu mana lagi? Sini dengan sini. Okey, sini dengan sini. Lepas tu sini dengan sini. Macam tu. Okey, lepas tu mana lagi? Nampak tak? Bila saya buat macam ni, bila saya sambungkan yang ni dengan yang ni, dengan yang ni dengan yang ni, dah jadi salah. Sebab apa? Sebab untuk dua bucu ini ada berbilang tepi. Untuk dua bucu ini ada berbilang tepi. So, tak boleh. So, saya kena padam balik. Macam itulah. Kita try and error. Okey. So, kita kena buat macam mana? Kita kena pastikan sini sambung sini. Okey, sini sambung sini. Sini sambung sini. Sini sambung sini. Macam tu. Lepas tu, sini sambung sini. Sini sambung sini. Sini sambung sini. Okey. Walaupun cacat macam mana sekalipun, yang penting kita kita punya konsep tu betul. Maksudnya kita tak ada berbilang tepi. Tengoklah bucu ni dengan bucu ni, bucu ni dengan bucu ni, tak ada pun berbilang tepi. Bucu ni dengan bucu ni tak ada dua laluan. Okey. So betul, itulah jawapan dia. Kalau graf tu bentuk pokok, boleh juga ke? Graf itu bentuk pokok, bentuk pokok. Baik. Kalau biasanya kita nak tahu bentuk graf tu bentuk pokok ke tak, kita jumlahkan dia. Cuba kita jumlahkan yang ni berapa. So 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4. So kita dapat nombor genap betul? Kita dapat 14. Kita dapat nombor genap. Kalau dapat nombor genap, kita tak boleh menghasilkan pokok. Okey, kita tak boleh menghasilkan pokok. Boleh? Okey, bagus. Okey, so yang ni ada bentuk lah ni nampak. Dia bentuk ada penyambung. So ini bukan pokok, tapi ini adalah graf mudah sebab tak ada berbilang tepi dan tak ada apa tak ada gelung. So kita tengok skema jawapan ni. Dia punya skema jawapan cantik punya. Macam ni. Okey, ni soalan B. So dia punya cantik sikitlah, dia pakai garis lurus. Okey. Kat sini dia bagi tahu lukis 5 bucu dengan bilangan darjah yang salah, terima 1 markah saja. Apa maksudnya? Maksudnya bilangan darjah yang salah. Maksudnya mungkin bilangan darjah yang salah tu dengan bilangan darjah yang salah. Apa maksud bilangan darjah yang salah? Sebab kita tak tahu pun, kita tak ada label dia. Tapi kalau ada berbilang tepi dengan gelung, kosong markah. Memang tak ada kompromi lah. Memang kosong markah sebab dia nak graf mudah. Okey. So settle soalan B. Baik, 2 markah je. Sebab tu dia senang je, kita sambung-sambung je. Okey, dan soalan C. Soalan C, Rajah tunjuk menunjukkan nama murid yang meminati berapa jenis sukan di sekolah. Wakilkan maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Dekat sini kita nak tentukan mana satu bucu, mana satu tepi. Mana satu bucu, mana satu tepi. Okey, so macam mana kita nak tentukan? Baik, kita tengok kat sini. Arif dia, contohlah kita tengok Arif ada dekat badminton, Arif ada dekat futsal, Arif ada dekat tenis. So maksudnya kalau satu kepada banyak, okey, ni dia punya keyword dia, satu kepada banyak, satu itu adalah bucu dan banyak itu adalah tepi. Okey, apa maksud satu? Maksudnya satu ni Arif. Dia pergi kepada badminton, dia pergi kepada futsal, dia pergi kepada tenis. Nampak tak? Arif ini dia pergi kepada banyak sukan. Itu maksud dia. So, murid akan jadi bucu dan sukan akan jadi tepi. Boleh. Okey. Murid akan jadi bucu dan sukan akan jadi tepi. So, teknik dia adalah satu kepada banyak. Macam ni lah. Okey. Jom kita tengok cara dia buat. Nampak tak? Okey. Murid sebagai bucu Arif, Zainal, Amy, Lim, Hoki pula dah, Dewi, macam tu. So, sukan akan jadi tepi lah sebab dia akan jadi banyak. So, Arif suka main futsal, Arif suka main tenis, Arif suka main badminton. So, dia akan menghubungkan dengan orang lain yang ada minat sukan yang sama juga. So, Arif dengan Zainal suka futsal. So, kita sambungkan. Arif dengan Zainal futsal. Lepas tu Arif dengan Amy tenis. Dan Arif dengan Amy juga suka badminton. Macam tu. Lepas tu Zainal dengan Dewi memanah. Lepas tu Dewi dengan Lim berenang. Lepas tu Amy dengan Lim catur. Lepas tu Dewi hoki.
Maksudnya ada permainan hoki tu maksudnya Dewi je yang suka main hoki. Dekat sini kalau tengok sini nampak dia seorang-seorang. Okey. So bila dia seorang-seorang, niat kalau dia seorang-seorang, dia adalah gelung. Dia adalah gelung. Okey. So nota dia lah satu kepada banyak. So bucu kepada tepi. Itulah cara dia. Okey. Itu soalan C. So mudahlah. So soalan dia suruh wakilkan maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. So 3 markah. Boleh dapat free macam tu je 3 markah kan? Okey, settle soalan C. Ada sebarang soalan setakat ni. Sampai soalan 7. Okey, Alhamdulillah Amal faham. Thumbs up. Yang lain semua okey. Saya yakin semua tengah menyalin. Semua tengah duduk salin laju. Nota-nota penting ni. Cikgu nak kata semangat satu. Semangat. Tu, semangatlah. Okey. Nak semangat senang je. Kita kena bersyukurlah. Hari ini kita masih hidup. Allah bagi nafas yang baru. Kan? Seronok kita dapat bernafas dan kita dapat berfikir secara waras. Kita dapat akal yang waras, akal yang sihat yang kita boleh berfikir. So kita kena semangatlah. Jangan sampai kita sakit yang membolehkan kita jadi tak waras. Contoh macam demam panas yang sangat-sangat panas membolehkan kita jadi gila. So kita kena bersyukur. Okey. Baik. Lepas tu kita dapat nafas tu, kita dapat bernafas. Ada orang bangun-bangun, dia sesak nafas. Lepas tu dia memerlukan bantuan oksigen. Jenuh kan? Ada bantuan oksigen, kita kena bawa tong gas kat sebelah ni. Lepas tu kena pakai penyedut tu. So, kena semangatlah. Sebab kita tak perlukan apa-apa bantuan. Sebenarnya kita ada bantuan pernafasan yang Allah bagilah. Tapi kita ada kita ada apa? Nikmat-nikmat yang Allah bagi ni free macam tu je. So, takkanlah kita nak lemah semangat. Kan? Okey, boleh Baik. Kita teruskan lagi. Ada 2 soalan lagi. Soalan 8. Soalan 8. Mana soalan 8? Ni soalan 8. Okey. So, Raja 8 tentukan sama ada graf itu mudah ataupun bukan. Mudah ke tak? Tengok ada tepi tak? Ada berbilang tepi, tak ada berbilang tepi dan tak ada gelung. Maka dia adalah graf mudah. So, justifikasikan, just bagi tahu je. Tiada berbilang tepi, tak ada gelung. Settle soalan 1. Okey. Lepas tu soalan A2. Berdasarkan graf Rajah 8, senaraikan set bucu. Mudahlah. Senaraikan set bucu. Okey. So kita senaraikan je lah. Senaraikan set bucu. So V sama dengan buka set. So M, T, S, lepas tu R, lepas tu N, lepas tu Q, lepas tu P, lepas tu tutup set. Settle. Lepas tu dia kata tentukan jumlah darjah. So jumlah darjah iaitu 2 kali I. 2 kali tepi ataupun 2 kali garisan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 kali 7 garisan. So ada 14 darjah. Settle. Okay. Mak tak marah pun. Abang perasan tak bila abang jerit-jerit, abang-abang dengan kakak-kakak dengar. Okay. Relax Yang lah. bawah tu. Yang bawah tu semua abang-abang dengan kakak-kakak. Ni cuba abang dengan kakak-kakak bagi nasihat sikit. Tak bagus kan marah-marah? Nanti abang dengan kakak bagi suara. Cuba bagi kat suara-suara. Kata jangan marah adik, jangan marah. Ni Ahmad Noh. Jangan marah ya. Sabarlah. Tak cakap. Sabarlah nanti ada yang cakap. Nasrul cuba cakap Nasrul. Mat ke? Bagi nasihat dekat dekat anak muda ni. Siapa-siapa. Dia nak dengar suara je. Tolong jap seorang. Semua malu je tu. Tu alah dah bercakap lah Nasrul. Cuba bagi teguran dekat Ahmad Noh ni. Marah-marah tu bagus tak Nasrul? Tak bagus memang marah. Dengar tu. Kena banyak sabar. Dapat. Abang Nasrul pun kata dia kena banyak sabar. Jangan sampai Abang Nasrul bagi ayat Quran. Okey. Dah. Nak tengok. Okey. Tapi abang jangan bercakap tau bagi ayat bercakap. Okey. Nak habis sikit. Okey. So, soalan B. Okey, 8B. Raja 8 menunjukkan graf bagi 6 lokasi yang terdapat di Alostar. Jarak antara lokasi itu dalam kilometer ditunjukkan dalam graf. Baik.
Lepas tu dia suruh senaraikan set tepi. So mudahlah kita senaraikan set tepi. So kita senaraikan E sama dengan so A ke D, lepas tu B ke D, lepas tu B ke C dan seterusnya. Itulah kita senaraikan set tepi dia. Baik. So dah settle lah soalan B1. So B2, Fasha ingin melawat semua lokasi di dalam grafik di atas bermula A dan tamat di F. Bermula A, tamat di F. Lepas tu dia kata berikan cadangan laluan terpendek yang boleh dilalui oleh Fasha hitung jarak tersebut. Dekat sini kita boleh kita boleh tengok laluan dia. So A ke D, D ke B, B ke C, C ke E dan E ke F. Ataupun A ke D. Boleh tak apa. Tak boleh lah kan. So sebab dia kata apa? Dia kata kat sini melawat ke semua lokasi. So kita tak boleh lah pakai A ke D, D ke C, betul? So D ke C tak boleh. Sebab kalau D ke C nanti C kena patah balik kat B, lepas tu B kena patah balik kat D balik. Jenuh. So kita boleh padam lah yang D ke C ni. So kita ambil lah A ke D, D ke B, B ke C, C ke E dan E ke F. So semua lokasi dah pergi. Lepas tu dia kata tambahkan jarak itu. So 3 tambah 2 tambah 2, 7, 7 tambah 7, 14, 14 tambah 3, 17. So 17 km. Baik. Satu jalan je, betul? So dah settle. So 9 markah. 9 markah untuk soalan A dan B ya. Soalan A dan B 9 markah. So kita teruskan. Teruskan. Ya, habis. Nampak tak? Yang ni adalah jawapan dia 17. Betul lah yang tadi tu. Laluan satu laluan saja. Kita teruskan soalan 9. Sebab semua dah faham dah konsep dia. So konsep dia ulang-ulang macam tu je. Cuma kita nak memahirkan balik, nak memantapkan, nak mengukuhkan kita punya kefahaman kita. So sekarang ni dia bagi gambar rajah graf terarah. Lepas tu dia suruh nyatakan set E. So set E macam tadilah. So kita senaraikan. Tapi ini ada arah, so kena hati-hati. So P ke Q. Sebab anak panah dia P ke Q. Lepas tu P ke S. Lepas tu R ke P. R ke P. Dan seterusnya. Itu adalah set E. Lepas tu bilangan tepi. So bilangan tepi kita kira berapa garisan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan dia ada 6 garisan. Ada 6 tepi. Baik. Dan last kali, soalan 3. Dia nak darjah masuk S dengan darjah keluar S. So mudahlah kita tengok pada S. So darjah masuk ada berapa? So kita tengok ada berapa anak panah yang masuk. 1 saja. So masuk bubur 1 lah. Lepas tu darjah keluar di out ada 1, 2, 3. So total dia 4. Nak check betul tak? 4. Dia ada 4 tepi. So 1, 2, 3, 4. So jumlah ni ada 4. So betul. Boleh setakat ni. Kan sama kan konsep dia. So lebih faham betul? Ya, abang memang tak faham. Abang baru belajar. Alright, so dah settle untuk soalan 9A. Itu 9B. Dia bagi jadual macam ni. Baik, jadual 9 menunjukkan warna kegemaran murid lelaki kelas iltizam. So kita tengok mana satu kepada banyak. Mana satu kepada banyak. Kalau kita tengok warna biru maksudnya, warna biru ada pada Azrin, warna biru ada pada Bob. Itu je lah. Maksudnya warna biru ada pada Azrin, warna biru ada pada Bob. Macam tu. So maksudnya warna kegemaran itu adalah bucu dan murid adalah tepi. Boleh. Kita tengok ada warna lain tak? Warna merah contoh. Warna apa kat sini? Warna merah. Warna merah 1, 2. Warna kuning ada 1, 2 juga. Macam tu. Oh, semua ada 2. Yang ni kena hati-hati sikit. Warna putih pun ada 2. Warna hitam pun ada 2. Okey. Kalau dekat sini, dia lain pula. Alamak. Sebab saya difahamkan kalau lebih daripada 2, maksudnya satu kepada banyak tu tadi macam si Arif tu dia main 3 sukan, maksudnya lebih daripada 2 kan. So Arif itu adalah bucu dan sukan itu adalah tepi. Tapi dekat sini warna kegemaran semua ada 2. Tapi nak tengok boleh tak apply satu kepada banyak sajalah, nak tengok skema jawapan dia. Soalan B, warna jadi tepi. Nampak? Warna jadi tepi. Yang nama orang jadi bucu. So dekat sini satu lagi teknik di mana kalau semua jenis itu ada 2 saja, tak lebih pun, maksudnya bukan 3, bukan 4, ada 2 saja, dia akan jadi bucu.
Okey. Yang warna itu akan jadi pucu sebab warna biru ada dua, warna merah ada dua, warna hitam ada dua, warna putih ada dua, warna kuning ada dua. So semua warna ada dua. So bermaksud warna itu akan jadi pucu. Itu nota dia. Okey. So kalau semua ataupun kebanyakan ada dua, so dia akan jadi pucu. Boleh So dia tak boleh apply satu kepada banyak. Dia tak boleh apply satu kepada banyak. Itu teknik dia. Okey. So, maka murid akan jadi bucu dan warna kegemaran akan jadi tepi. Warna bucu. Tu dia jadi lain lah. Warna bukan bucu, warna akan jadi tepi. So, inilah jawapan dia. So, orang akan jadi bucu. So, warna akan jadi tepi. Okey. Dengan syarat, setiap warna itu ataupun setiap jenis itu, dia hanya ada dua saja. Tapi kalau jenis itu ada lebih daripada dua, so kita boleh apply yang satu kepada banyak. Di mana warna itu akan jadi bucu dan nama orang akan jadi tepi. Macam tu. Boleh tu teknik dia. So inilah jawapan dia. Nampak tak? Biru ada dua. Apa maksud dua? Maksudnya dekat Arif satu, dekat A satu, dekat B satu. So dua lah maksudnya. Merah pun ada dua. Macam tu. Okay. Maksudnya dua tu maksudnya dia menghubungkan dua orang. Dia menghubungkan dua orang. Alright. So settle. So nampak tak? Hijau pun ada dua. Nampak? Sini pun hijau pun ada dua. Hijau pun ada dua. Purple pun ada dua. Nampak? Semua. Yang ni semualah kebanyakan atau semua. Okey. Kalau semua ada dua, maka dia akan jadi tepi. Boleh Dia akan jadi tepi. Dan nama orang ni akan jadi bucu. Alright. So benda barulah kat sini. Okay, next. Last kali soalan 10. Soalan 10 ni biasanya dalam bahagian C. Okay, bahagian C ataupun kebat lah. Okay, so Roslan dan rakannya bekerja di Alostar. Mereka ingin bercuti di Kuala Lumpur pada satu hujung minggu tertentu dengan naik kapal terbang. Pada hari Jumaat, waktu bekerja Roslan dan rakannya akan tamat pada 12.30 tengah hari. Okay, 12.30 tengah hari pada hari Jumaat. Lepas tu jadual 10 menunjukkan pilihan laluan penerbangan domestik pada hari Jumaat dan pada hari Sabtu minggu tersebut oleh penerbangan swasta. Baik. So daripada Alostar ke Kuala Lumpur. Okay, so dekat sini kita tengok dulu. Okay, ini adalah hari Jumaat. Okay, lepas tu ada waktu-waktu dia dengan harga-harga dia. Lepas tu hari Sabtu pun ada waktu-waktu dia dengan harga-harga dia. Baik. Lepas tu dia kata tentukan penerbangan yang paling murah untuk ke Kuala Lumpur. Apa dia? Warna lain pula boleh lah. Yelah. Okay. So, dia kata nak penerbangan paling murah. So, kita tengok kat sini. Dia kata dia habis kerja pukul 12.30 kan. So, yang ni pukul 4.30 boleh, pukul 8 pun boleh, pukul 8.10 pun boleh, pukul 9.55 malam pun boleh. So, maksudnya mana-mana waktu ni pun boleh. Cuma kita tengok mana paling murah. So, paling murah adalah 124. Okay. 124. Lepas tu kita tengoklah kalau hari Sabtu, kalau contohlah dia tak nak terbang hari Jumaat, dia nak terbang hari Sabtu. Hari Sabtu ada tak yang murah? Adalah iaitu pukul 8.35 pagi iaitu RM84. So dia kata tentukan penerbangan yang paling murah. So penerbangan yang paling murah adalah Alostar ke Subang pukul 8.35 pagi ke 9.20 pagi iaitu RM84 hari Sabtu. Okey. Ini laluan pergi balik return route. Pergi balik. Baik. Maksudnya pergi saja, balik dia tak ada apa waktu dia balik. Ke balik dia adalah hari Sabtu. Tengok baca balik. Hujung minggu. So kalau hujung minggu sama ada dia pergi hari Jumaat ataupun pergi hari Sabtu, lepas tu balik hari Ahad. Biasa macam tu lah. Okay, so kita tengok skema jawapan. Ya. Okay, Alostar ke KLIA T2. Mana? Alostar ke KLIA T2. Maksudnya dia ambil yang ni lah RM124.30. Okay, kenapa dia tak ambil yang RM84? Itu adalah satu benda yang perlu dipikirkan lah. Okay. Untuk ke Kuala Lumpur. Alostar ke Subang pun Kuala Lumpur. Alostar ke KLIA T2. Itulah. Okay. Yang ni saya tak boleh nak hujah lah ni. Sebab kalau dia kata tentukan penerbangan yang paling murah untuk ke Kuala Lumpur, dia tak cakap pun hari Sabtu dia balik. Cuma dia bagi tahu ini adalah jadual dia pergi ke Kuala Lumpur. Tapi ini ada silap kat sini laluan pergi balik ni. Kalau laluan pergi balik maksudnya hari Jumaat pergi, hari Sabtu balik. Kalau ikut fahaman macam tu lah. Okay. Ada tak dia bagi tahu apa-apa balik keesokannya ke? Tak ada pula. So dia punya ayat apa, dia punya situasi dia tak berapa lengkap lah ikutkan hujung minggu. So kalau kita faham hujung minggu adalah Sabtu dan Ahad. Okay, Sabtu dan Ahad.
Okay, tak apa. Tapi dekat sini dia kata laluan pergi balik. Dekat sini dia bagi tahu jadual menunjukkan pilihan laluan penerbangan pada hari Jumaat dan hari Sabtu. So maksudnya bukan laluan pergi balik lah. So maksudnya penerbangan ke Kuala Lumpur hari Jumaat ada, penerbangan ke Kuala Lumpur hari Sabtu pun ada. Okay, so kalau ikutkan saya lah, saya ambil jawapan yang ni 8.35 pagi sampai 9.20 pagi iaitu RM84. Alustar ke Subang. Okay, kita ambil jawapan yang tu lah. Dia kata paling murah untuk ke Kuala Lumpur. Baik, lepas tu soalan 2 dia kata tentukan pilihan penerbangan terbaik yang harus dipilih oleh Roslan dan rakannya jika mereka perlu balik ke Alustar pada hari Ahad. Pada hari Ahad. So kalau nampak yang ni dia kata pada hari Ahad. So, berikan justifikasi anda dan berdasarkan faktor tempoh masa percutian. So, kalau tengok skema jawapan, dia kata Alustar ke KLIA pukul 5 petang. Okey. Kenapa pukul 5 petang? Mana pukul 5 petang? Mana pukul 5 petang? Pukul Alustar ke KLIA. Alustar ke KLIA hari Sabtu. Oh, maksudnya dia ambil hari Sabtu. Dia nak balik hari Ahad. Hari Jumaat dia habis kerja pukul 12.30. Benda lah jawapan dia kat sini. Okey. Kalau ikut kat sini, dia kata dia nak balik hari Ahad. Dia habis kerja pukul 12.30. So, why not? Ambil je lah penerbangan Alustar ke KLIA T2 ni yang RM124 ni. Kan? Ataupun ambil yang lagi awal ni, pukul 4.30 ni. Pukul 4.30. Sebab dia habis kerja pukul 12.30. Tapi tolaklah tepi dengan solat Jumaat semua sebab dia orang Islam. Okey, so maknanya pukul 4.30 lah paling awal. Pukul 4.30 paling awal. So walaupun harga mahal tapi dia dapat luangkan masa banyak bersama kawan dia dekat Alustar pada hari Jumaat, pada hari Sabtu. So kita boleh bagi justifikasi macam tu lah. Okey. So kita bagi tahu lah Alustar ke KLIA T2 yang pukul 4.30 sampai pukul 5 suku. Lepas tu kita bagi tahu lah walaupun harga tiket tinggi, tapi Roslan dan rakan-rakan ni dapat meluangkan banyak masa di tempat percutian pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, kita boleh buat jawapan macam tu. Baik, itu sahaja. Dan last sekali soalan B. Soalan B ni ada dalam SPM tahun lepas kot. SPM tahun lepas. So, graf tidak terarah bagi 5 tempat tarikan. Okay, so dekat sini dia ada Pusat Sains Negara, Perpustakaan, Menara Kembang Petronas, Masjid Negara, Istana Negara, Menara KL. Lepas tu dekat sini, Roslan lagi. Roslan yang sama ke? Roslan dan Habib mempunyai pendapat berbeza tentang destinasi mereka perlu lawat. Okay, bagi menjimatkan masa perjalanan. Okay, Roslan, dia bagi tahu dia kena melawat KLCC. Okay, manakala Habib pula kata Istana Negara dulu. Okay, so sekiranya tempat permulaan perjalanan mereka adalah Masjid Negara. So, Masjid Negara adalah S. Kat sinilah S. Sini. So, Roslan kata pergi dekat KLCC. KLCC dulu. So, KLCC R lah. So, yang ni adalah Roslan. Lepas tu Habib, dia kata apa? Dia kata Istana Negara. Istana Negara T. So, sini. Yang ni Habib. Okay. So, pendapat mana yang lebih baik? So, kita kena tunjuk. Dia kena pergi ke semua tempat ya. Pergi ke semua tempat. So, kalau macam Habib, daripada Masjid Negara ni, so dia pergi T, lepas tu pergi P, lepas tu pergi Q, lepas tu pergi U, lepas tu pergi ke R, macam tu. Kalau Roslan, dia pergi dekat R, lepas tu U, lepas tu Q, lepas tu P, lepas tu T. Lepas tu kita kena bandingkan lah, kita bandingkan mana yang menjimatkan masa, sebab dia punya clue dia adalah menjimatkan masa perjalanan. So dia suruh tunjukkan langkah kerja dan justifikasi. So kita buatlah langkah kerja. So Roslan daripada S ke R ke U ke Q ke P ke T. Kita ambil laluan yang menjimatkan masa tau. So maksudnya kita tengok laluan Roslan yang menjimatkan masa dan laluan Habib yang menjimatkan masa. So kita tengoklah Roslan adalah S ke R, lepas tu U, lepas tu Q, lepas tu P ke T. So dapat 77 minit. Itu yang paling jimat. Sebab dia ada laluan-laluan lain juga. Tapi laluan lain mungkin masa dia lebih. Macam tu. So untuk Habib, ada beberapa laluan juga. So kita ambil yang jimat masa adalah yang paling jimat adalah 69. So daripada dua jalan kerja ini kita boleh justifikasikan di mana Habib punya pendapat lebih baik kerana lebih menjimatkan masa. Macam tu. Okay. So habis. Alhamdulillah. Yeay. So kita dah settle rangkaian. So macam mana reaksi, reaction untuk topik ini? Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. So dekat sini kita jangan terlalu bergantung pada skema jawapan tau. Sebab tu kita perlu bincang sebab takut ada skema yang salah. So kita kena faham konsep baru kita boleh huraikan dengan clear, dengan jelas. Alright. So Alhamdulillah.
Alah kesian pening. Tak apa Farid. Nanti kita boleh baca balik modul ni dengan sambil tengok YouTube nanti. Okay. So kalau pening rehat dulu. Okay. So alhamdulillah kita dah settle 2 kelas online. So kita akan jumpa secara fizikal hari Isnin. Okay, insyaAllah kita dapat dapat modul secara fizikal. Hard copy dia lah. Baru seronok kita boleh conteng-conteng kat kertas modul masing-masing kan. Okay. So kita akan jumpa pada hari Isnin insyaAllah. So hari Isnin dari pukul 8 sampai pukul 1. Bawa lah makanan dengan air minuman banyak-banyak ya. So boleh santai. Okay. Bawa makanan dengan minuman. So pukul 8 sampai pukul 1 hari Isnin. Dan hari Selasa pukul 8 sampai pukul 10. Itu sahaja. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti kat sini. Terima kasih semua sebab join. Okay. Dan minta maaf ambil masa cuti all selama 2 hari ini. Okay. So terima kasih banyak. Jaga diri semua. Kita jumpa hari Isnin. Assalamualaikum. Bye. Salam. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Terima kasih, Ego. Sama-sama.